Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar matematik moden. Seperti biasa macam cikgu sebut hari tu, bila nak menonton video PDP cikgu, awak kena sediakan di hadapan awak bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ialah buku teks. Buku teks mesti ada di depan awak. Dan tapi macam sekarang ni awak belum ada buku teks, pastikan awak dah download buku teks online dalam bentuk PDF file kan. Dah download semua kan. Okey, memudahkan awak bila nak belajar, bila ada buku teks kat depan. Yang kedua, awak kena ada buku panjang. Buku panjang. Buku panjang warna biru tu, kulit lembut, awak kena ada buku ni. Okey, untuk salin nota dan soalan. Okey, yang ketiga awak kena ada apa? Okey, alat tulis. Alat tulis seperti apa? Pen, pensel, pembaris, pemadam dan kalkulator. Okey, benda-benda ni mesti ada di hadapan awak. Video cikgu awak kena ikut secara hands on. Awak boleh pause dan cuba buat. Okey, so kalau semua bahan-bahan dah tersedia di hadapan awak, kita boleh mulakan sesi PDP kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni minggu ni kita mula tajuk baru, iaitu kita pergi ke bab 1. Kalau sebelum ni minggu lepas kita baru habis bab 3, penaklukan logik kan. So minggu ni kita masuk bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, awak dah pernah dengar tentang kuadratik kan, perkataan kuadratik ni. So kita tengok adik kita pergi fungsi dan persamaan kuadratik. Apakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Okey, cikgu terus pergi kepada sini. Okey, hasil rangsangan minda. Okey, ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Kuasa dia mesti paling tinggi 2. Dia tak boleh kuasa 3, kuasa 4, kuasa 1, kuasa setengah tak boleh. Dia mesti kuasa 2. Itu kita panggil ungkapan kuadratik. Okey, secara generalnya kan. Okey, bentuk bentuk ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini adalah bentuk ungkapan kuadratik. A, B dan C ialah pemalar dan A tidak sama dengan kosong. X ialah pemboleh ubah. Kenapa A tak boleh sama dengan kosong? Jadi kalau kita tengok AX kuasa 2 tambah BX tambah C tambah C, katalah A ni kosong. A ni kosong. Kosong X kuasa 2 tambah katalah B ni 3X tambah 8. So kita akan jadi apa? Kalau kosong darab X kuasa 2 apa? Dia akan jadi kosong. Kosong jadi habislah. Yang tinggal 3X tambah 8. Bila 3X tambah 8 dah tak ada kuasa 2. So ini dah jadi ungkapan linear. Bukan lagi ungkapan kuadratik. Jadi A tak boleh kosong. Dia kata A tak boleh kosong. Okey. Contohnya ialah tengoklah ini X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Dia kuasa tertingginya ialah 2. Negatif Y kuasa 2 tambah 3Y. Walaupun dia tak ada C, tapi dia ada kuasa Y ni kuasa 2. Dia mesti ada kuasa 2. Ini pun ada kuasa 2. Ini pun ada kuasa 2. Jadi inilah contoh ungkapan kuadratik. Okey, kita tengok contoh 1. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Dia kata satu pemboleh ubah je. Maksudnya kalau X, X saja, Y, Y saja. Tak boleh ada X, ada Y, ada Z. Tak boleh. Jika bukan, berikan justifikasi anda.
2x kuasa 2 tambah 5. Okey, kita tengok yang pertama ni. Dia ada satu pemboleh ubah x saja. Kemudian pemboleh ubah dia kuasa tertinggi ialah kuasa 2. So ini ialah ungkapan kuadratik. Tengok B. B dia ada x saja, dia tak ada nombor lain, tapi kat sini kuasa 3. Jadi kalau kuasa 3 bukan ungkapan kuadratik. Okey, yang ke C. C kita tengok ada dua pemboleh ubah x dan y. So kalau ada dua pemboleh ubah, dia bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Bukan sebab kenapa? Sebab kerana dia ada dua pemboleh ubah, ada x ada y. So jadi bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, soalan D. Soalan D dia ada m saja dan ada kuasa 2. So automatik dia adalah ungkapan kuadratik. Okey. Kalau E pula 2x kuasa 2 tolak 3 per x kuasa 2. Jadi ini kita nampak dia ada per x kuasa 2 di bawah. So ini dikira bukan, kuasa dia bukan nombor bulat. Ini adalah bukan ungkapan kuadratik. Pun nombor F pun sama. Dia walaupun dia ada ni ada kuasa 2, tapi dia ada satu lagi pemboleh ubah yang kuasa 1/2, juga kuasa yang bukan nombor bulat. So ini adalah bukan ungkapan kuadratik. Okey. Okey, kalau kita tengok seterusnya, kita terus pergi hasil dia. Okey. Semua ungkapan kuadratik boleh ditulis dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c dengan keadaan a tak sama kosong, dan cikgu dah explain kan kenapa a tak sama kosong. Okey, macam nak tahu mana a, mana b dan mana c? Awak kena ingat A ialah perkali X kuasa 2. Maknanya apa-apa nombor sebelum X kuasa 2. Katalah kalau misalnya X kuasa 2 tambah 3X tambah 4. So, perkali X kuasa 2 apa? Nombor sebelum X kuasa 2. Kalau tak ada nombor sebelum X kuasa 2, maksudnya nombor sebelum ni ialah nombor 1. Jadi, A sama dengan 1. B ialah perkali X. Maknanya nombor sebelum B. Okey, katalah yang ni cikgu nak ambil contoh yang tolak. Nombor sebelum B. So kalau ni tolak 3x, B apa dia? B awak jangan lupa mesti ambil yang negatif juga. So negatif ni yang 3 punya. So B ialah 3. C ialah pemalar. C ialah nombor yang tak ada pemboleh ubah X kat situ. So C ialah 4. Jadi bila awak nak selesaikan ungkapan kuadratik, awak kena susun betul-betul. Mula dengan X kuasa 2, kemudian X, kemudian apa-apa nombor yang tak ada X. Kena susun. Okey, jadi bila dia kata jadikan bentuk am, maknanya awak kena susun ikut urutan. Mula X kuasa 2, X, kemudian nombor yang tak ada sebutan X. Okey. Apakah kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada 1? Apakah perbezaan antara ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik? So dia tak ada masalah, tak ada beza sangat. Cuma bila dia kata ungkapan, dia ungkapkan saja. So bentuk dia ialah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Tapi bila dia kata fungsi kuadratik, dia cuma tambah fx saja ni. Maknanya kalau awak tengok ungkapan, okey, ungkapan ialah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Tapi kalau dia kata fungsi kuadratik, dia ada fx, fungsi sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Itu je beza ungkapan kuadratik dan fungsi kuadratik. Okey, so kita nak tahu bila dah kata fungsi tu macam mana kita nak tahu dia kan fungsi dia ada hubungan. Awak belajar tingkatan 2 kan, fungsi ada hubungan satu dengan satu dengan banyak, banyak dengan satu, banyak dengan banyak. Okey, so kita nak tahu apakah hubungan fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik ini ialah hubungan banyak kepada 1. So macam mana kita nak tahu? Ini adalah bentuk graf fungsi kuadratik. Ini adalah graf x kuasa 2 tolak 3x. Ini negatif x kuasa 2. Ini ialah x kuasa 2. So kita guna ujian garis
melintang, kan. Okey, so kita tengok. Okey, maknanya dia pada setiap satu tiap image dia akan sentiasa ada dua objek. Macam tu. Sentiasa ada dua. Sama juga sini. Sentiasa ada dua. Sini satu, sini satu. Sama juga sini. Sini satu, sini satu. Dia sentiasa ada dua. Jadi, kalau kita tengok semua hasil dia, semua fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama. Imej yang sama tetapi dua objek yang berbeza. Objek tu X lah. Objek tu X. Imej tu Fx. Sebab tu kalau kita tengok objek dia, ini ialah Fx. Ini ialah Fx. Ini ialah X. Objek dia sama. Fx dia sama. Dua-dua 4. Tapi objek dia 1, 4, 1 negatif 1. Tu nampak tak? Kalau kita tengok kat sini. Kalau awak tengok kat sini. Kan? 4 negatif 1 dia memetakan kepada 4. Dia maknanya hubungan banyak kepada 1. Jadi hubungan suatu fungsi kuadratik adalah hubungan banyak kepada 1. Okey. Seterusnya, apakah bentuk graf fungsi kuadratik? Graf fungsi kuadratik ni senang. Dia ada satu bentuk senyum, satu bentuk masam. Kalau nilai A ni besar pada kosong, nilai A ni ialah positif. Dia bentuk dia senyum. Kalau nilai A ni ialah negatif, bentuk dia masam. Awak tak suka benda negatif, awak masam. Awak suka benda positif, awak senyum. Okey, titik minimum bagi suatu fungsi, titik minimum atau titik maksimum. Nah, benda tu bila dah graf masam, maknanya dia pergi naik atas, sini kita panggil titik, sinilah kita panggil titik maksimum. Okey, graf ni macam ni ke bawah macam ni. So, yang paling bawah ni kita panggil titik minimum. Ni titik maksimum, ni titik minimum. Okey, cikgu ajar ringkas-ringkas je, awak tak lebih cepat. Okey. So yang ini pula kita tengok hasil je. Bagi fungsi kuadratik fx dengan ax kuasa 2, titik maksimum apabila a negatif. Titik minimum ialah a positif. Senang je. Sebab apa? Kalau a negatif, a kurang pada kosong, maksudnya a negatif, so graf dia akan bentuk masam. So ini ialah titik maksimum. Kalau a ialah a positif, graf dia bentuk senyum, dan ini ialah titik minimum. So kemudian paksi simetri. Paksi simetri tu maksudnya apa? Dia membahagi dua graf tu. So kalau dia ni titik maksimum, so dia satu garis yang betul-betul melalui titik maksimum ni, ini adalah paksi simetri. Garis paksi simetri mesti melalui titik maksimum atau titik minimum pada graf fungsi kuadratik. Okey. So kalau awak tengok kat sini, mana titik minimum dia? Sini graf ni. Ini titik minimum dia. So ini adalah paksi simetri. So kalau nak tahu persamaan paksi simetri macam mana? Dia paksi simetri ni dia memotong. Nampak tak? Dia memotong paksi X pada nombor 1. So nak paksi simetrinya, persamaan paksi simetri ialah X sama dengan 1. Yang ni pula yang kedua ni macam mana? Mana titik minimum? Sini titik minimum kan? Titik minimum dia pada ini titik minimum. So paksi simetri dia yang mana? Paksi simetri dia yang ni lah. Ini adalah paksi simetri. So paksi simetri ni dia memotong paksi X pada nombor negatif 1. So persamaan dia ialah X sama dengan negatif 1. Okey, seterusnya yang ketiga, ini adalah titik maksimum. Titik maksimum yang mana? Inilah titik maksimum. So titik maksimum ni, pada titik maksimum lah ada paksi simetri. Paksi simetri ni dia mesti melalui titik maksimum. Okey, dia memotong apa? Dia memotong paksi X pada negatif 1 pula. Pada
Ini paksi simetri. Dia memotong X pada nombor 1. So, nama paksi simetri ni ialah X sama dengan, persamaan paksi simetri ialah X sama dengan 1. Senang saja nak tahu paksi simetri ni. Okey, so paksi simetri bagi suatu fungsi adalah selari dengan paksi Y dan melalui titik maksimum atau titik minimum. Setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri dan paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Dia akan ada satu paksi simetri. Okey, dia melalui titik maksimum atau titik minimum. Titik maksimum atau titik minimum. Okey. So, kesimpulan yang kita belajar hari ini. Okey. Cikgu tulis kat sini ya. Kesimpulan. So, kita belajar tentang ungkapan kuadratik. Okey, ungkapan kuadratik. So, apa yang awak belajar dalam ungkapan kuadratik? Pertama, awak belajar tentang bentuk am ungkapan kuadratik. Apa bentuk am ungkapan kuadratik? AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dengan syarat A ni tak boleh sama dengan kosong. Kemudian, kita belajar juga tentang fungsi kuadratik. Macam mana bentuk fungsi kuadratik tu? Ialah fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, dan fungsi kuadratik ni ialah hubungan macam mana? Hubungan banyak kepada 1. Okey. Kemudian kita tengok juga bentuk graf dia kan. Bentuk graf fungsi kuadratik. Macam mana bentuk graf dia? Dia ada dua kan. Kalau A besar pada kosong ataupun kita panggil A ni ialah positif, bentuk graf dia apa? Bentuk graf dia adalah bentuk senyum. Kalau A ni kecil pada kosong ataupun negatif, okey, graf dia ialah bentuk masam. Macam mana bentuk A sama kurang pada kosong, A positif tu? Maksud dia contoh. Contoh katalah fx sama dengan 3x kuasa 2 tambah 5x tolak 4. Nampak tak? 3 ni ialah positif. Kalau graf masam macam mana? Okey, contohnya ialah fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 4x tambah 7 misalnya. Nampak tak nilai A dia? Nilai A dia ialah negatif 2. Kalau nilai A dia negatif 2, negatif, dia akan jadi graf masam. Kemudian kita belajar juga tentang titik maksimum dengan dan titik minimum. Titik maksimum dan titik minimum. So, titik maksimum yang mana? Titik maksimum kalau A ni maksimum ini ialah negatif. Bila negatif, graf dia masam. Bila masam, dia akan ada titik maksimum di sebelah atas kan, maksimum. Kalau A ni kurang pada kosong, kurang pula dah. Kalau A ni lebih besar daripada kosong, graf dia apa? Graf dia bentuk senyum.
Jadi titik paling bawah, titik yang ni ada satu bilik titik paling bawah. Titik paling bawah ni kita panggil titik minimum. Okey, dan yang terakhir kita belajar ialah paksi simetri. Okey, paksi simetri dia akan melalui katalah ni titik maksimum, ni graf A kurang kosong, ni graf A positif. So di sini ada titik maksimum, titik ni ada titik maksimum. Ini ialah titik minimum kan. Okey, so dia punya paksi simetri mana? Paksi simetri mestilah melalui titik maksimum atau titik minimum. Ini adalah paksi simetri. Okey. So inilah yang kita dah belajar untuk hari ini, ungkapan kuadratik. Okey, so minggu ni dalam satu minggu kita akan ada 2 kali kelas matematik, iaitu hari Isnin dan hari Jumaat. So cikgu tak ajak panjang-panjang sebab cikgu akan sambung lagi pada hari Jumaat. Latihan cikgu akan bagi dalam grup nanti. Okey, so sekian saja untuk hari ini. Jangan lupa buat homework, buat latihan awal-awal. Jangan jadi orang last minute. Jadi orang yang paling cepat, paling pantas untuk siapkan apa-apa saja pekerjaan. Jangan suka bertangguh. Okey, sekian saya dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.